Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pegawai PPD dan juga kepada GPM lah ya yang dijemput pada petang ini. Okey, terima kasih ya atas jemputan PPD ya yang masih memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian ilmu mengenai pusat sumber anugerah pusat sumber sekolah. Okey ya. Seperti yang sedia maklum, 3 sekolah ini mewakili daerah Tahniah dan Syahbaz dan jangan anggap ianya satu beban, jadikan ianya satu cabaran. Dan sebenarnya sekolah cikgu amat beruntung terpilih mewakili daerah Kinta Selatan yang kalau ikut bilangan sekolah ada berapa Cik Jai? 80. 80. Jadi 3 sekolah ni terpilih untuk mewakili daerah Kinta Selatan. Bukan mudah tau. Kemudian apabila mewakili daerah Kinta Selatan secara tidak langsung, daerah-daerah lain pun akan membuka mata kepada sekolah-sekolah ni. Ya, macam SK Seri Rahmat, Kampus Seri Rahmat ada pengalaman mengikuti sehingga ke peringkat kebangsaan. Ya, mencuba. Ya, Maria ya, saya rasa skill tu tak hilang lagi tu, pengalaman tu masih ada lagi. Ya. Walaupun dalam keadaan kita dalam tempoh pandemik waktu tu, kau tak silap saya. Okey. Tapi tak apa, untuk masa sekarang bersyukur sangat-sangat ya. Bersyukur sangat-sangat kerana adanya pandemik ni. Bersyukur tahu sebabnya PSS ni untuk menyediakan untuk kita mewakili daerah, dia bukannya kerja satu orang ya. Dia memerlukan kerja satu warga sekolah ya, dari yang kita nak perlu lakukan bermulanya dari pintu pagar sekolah sehinggalah ke hujung padang tu. Ya, meluas sebenarnya pusat sumber cemerlang ni. Ya, bukan sekadar dalam 4 penjuru pusat sumber tu sahaja yang dilihat, tak ada. Ia akan merangkumi semua. Tak kira dari segi kurikulumnya, co-kurikulumnya, semua dia akan lihat. Ya. Dan yang beratnya di pusat sumber adalah dokumentasi. Itu yang saya kata bersyukur sangat dalam tahun 2 ni kerana anugerah PSS tu dia dinilai di peringkat negeri, dinilai berdasarkan penghantaran video. Itu yang saya tahulah, yang tahun sebelum ni, tahun 2020. Ya. Yang itu memang dinilai sepenuhnya melalui penghantaran video daripada sekolah. Untuk tahun ni saya tak pasti lagi, mungkin nanti PPD pegawai PPD ada maklumat ya bagaimana penghantarannya ke apa ke. Saya try hubungi pegawai JPN tadi, dia tak beri maklumat lagi ya bagaimana cara penilaian untuk tahun ini. Tapi saya amat pasti video juga. Ya, penghantaran video juga. Jadi oleh kerana video, cikgu-cikgu takkan rasa terbeban sangatlah. Maksud saya tu bukan terbeban macam mana tau. Dari segi dokumentasi tu kita ada masa nak siapkan, sebabnya bila penilaian di peringkat negeri kita akan lihat berdasarkan video yang diberi dan untuk
clarify, barulah turun ke sekolah. Kita akan lihat sejauh mana kebenaran apa yang ada di dalam video itu. Super juga kalau di peringkat kebangsaan pun begitu juga. Di peringkat awalnya, saringan awalnya mereka akan minta penghantaran video. Kemudian mereka akan buat shortlist. Daripada situ yang mereka akan turun untuk verify. Bila verify itu yang kerja all out, sepanjang pengalaman saya lah menerajui Pusat Sumber Cemerlang ni, kita akan sama-sama duduk bersama-sama dengan sekolah menyediakan apa yang tak sedia lagi. Kadang-kala tu sampai pukul 3-4 pagi. Itu yang berlakulah, itu di peringkat kebangsaan. Kalau di peringkat daerah ni dia turun sikit, tak adalah sampai ke arah itu. Tapi jujurnya saya bagi tahu cikgu-cikgu beruntung sebab terpilih. Pertamanya cikgu boleh belajar. Daripada Pusat Sumber Cemerlang ni pula cikgu boleh mendapat ilmu, kadang ilmu yang kita tak jangka, yang di luar jangkaan kita. Kalau dalam kursus 35 jam tak ada pengkhususan tentang Pusat Sumber Cemerlang. Bagaimana nak pengurusan tersebut? Tapi kalau cikgu mewakili daerah, itu memang satu advantage yang orang lain memang tak dapat pengalaman itu. Kalau nak tahu sendiri, tanya Maria. Maria mewakili daerah Kintas Selatan pada masa itu dia GPM baharu. Dia tak tahu apa-apa, zero. Tapi bagaimana effort, bagaimana kesungguhan dia boleh menyediakan sehinggalah ke hari pertandingan. Itu pengalaman yang orang lain tak dapat. Jadi cikgu jangan susah hati. Kita buat pelan-pelan. InsyaAllah pegawai PPD yang ada di USTP tu semuanya orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang ada ilmu. InsyaAllah boleh tanya mereka. Okey, sepintas lalu lah saya tunjuk. Sepintas lalu. Ini showcase lah yang mana yang kita tahu di negeri Perak sendiri. Yang ini yang memasuki peringkat kebangsaan. Okey, yang ini boleh jadi contoh lah. Kalau kita bukan dalam keadaan sekarang, kita bolehlah melihat ini daripada tahun 2013 yang mana saya dulu sebelum ni saya di daerah Larut Matang dan Selama, dan saya lama di PKG dan BTPN hampir berbelas tahun. So inilah core business saya. Okey, Taman Jannah. Perak ni memang orang kata boleh lekat lah aura negeri Perak untuk pusat sumber. Okey, kemudian kita ada untuk SK lah ni, SK Taman Palma. Ni daerah Larut Matang dan Selama juga. Okey, kemudian sekolah menengahnya SMK Raja Perempuan Kelsong. Kemudian SK Sultan Idris II, SMJK Hualian Taiping, SK Kampung Jambu. SK Kampung Jambu ni dia tahun ni pun dia akan mewakili negeri Perak. Jatuhnya dia 3 kali masuk. Tahun 2006 sekali pernah masuk mewakili negeri Perak. Tahun 2017 sekali lagi dia masuk. And then tahun ni, tahun 2021 pun dia masuk sekali lagi, mencuba lagi tanpa jemu. Okay, dia stuck sebab tu malas nak guna yang ini, dia akan hang. Okay, kemudian Walian Kampung Jambu, Cesenis. Okay, kita ada Cesenis, ni daerah Kerian. Kemudian SMK Bandar Baru Putra, yang itu di Ipoh lah. Dan Bandar Baru Putra pun
mencuba juga untuk tahun ini kali keduanya. Ya. Sebelum ni mereka dah cuba, tahun ni mereka masuk lagi sekali. And then Sultan Idris 2 pun lagi sekali. Okey, yang ini Ladang Temeloh untuk tahun ni juga mencuba lagi sekali kali kedua. Ya, kecil je sekolah ni. Ni kategori SKM. Ladang Temeloh ni. Tengok macam mana dia upgrade library dia menjadikan PSS abad 21. Okey. Kemudian SMK Raudatul Ilmi ni di daerah Batang Padang. Okey. Dan tahun 2019 kita ada SK Iskandar Perdana daerah Bota. Kemudian SKM-nya SJKC Siputih lah yang secara tidak langsung mengungguli Johan di dalam kategori SKM, ya, itu pada tahun 2019 kita Johan Negeri Perak. Kemudian sekolah menengahnya pada masa itu SMK apa saya tak ingat, SMKA Slim River juga. Okey. Ya, itu seimbas lalulah ya, bagaimana negeri Perak ada calon-calon yang kita kata yang negeri lain pun susah nak tengok ya, showcase kita sebab kita ada kelainan, ada tersendirinya ya. Serupa juga dengan sekolah cikgu-cikgu. Kalau kata PPD memilih 3 sekolah ini, mesti ada wow faktornya. Mesti ada kelebihan yang sekolah lain tak ada, sekolah cikgu ada. Yang itu yang kita nak pegang, ya. Yang kita nak tunjuk. Kita nak tunjuk pada sekolah lain yang kita ada, ya. Apa yang kita ada tu? Tak apa. Semuanya berdasarkan instrumen. Instrumen ni, yang ini yang version terkini lah, ya. Nanti mungkin pegawai PPD boleh kongsikan. Sama juga, dia tetap ada 5 bahagian: penilaian dokumen, penilaian kemudahan, bahan bacaan, program dan kriteria khusus. Sama. Kalau saya go through seimbas lalu, ya, sama, tak ada berubahnya seperti 2 tahun lepas. Ya, sama saja. Okey, instrumen ni, yang ini di peringkat negeri kita menggunakan yang sama. Ya. Apa yang peringkat kebangsaan guna, instrumen itulah yang kita guna untuk peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Ya, sebabnya kita tak nak nanti cikgu buat kerja 2 kali. Jadi kita kita beri siap-siap, mudah untuk cikgu menyediakan. Okey, inilah penilaian dokumen bahagian A. Tengoklah dokumen apa yang diminta ni untuk struktur organisasi, fail, rekod PSF, pengelolaan koleksi, jadual waktu, kewangan PSS. Ini untuk bahagian dokumentasi. Apa yang berat sikit, ya, sebabnya kita ada bahagian pengurusan dan juga pelaksanaan penggunaan. Untuk bahagian dokumen ni dia nak tengok pengurusan saja. Pengurusan ni maksudnya ada tiada, dipamer atau tak dipamer. Ya. Okey, saya sepintas lalu dahulu, nanti kita tengok rubrik. Boleh untuk ni, untuk kebaikan bersama. Okey, bahagian B, penilaian kemudahan. Yang ini lebih kepada fizikal. Tengok ya cikgu, dia bukannya menilai dalam ruang lingkup PSS saja. Satu sekolah dia akan lihat. Ya, bilik darjahnya, perpustakaan, bilik media, bilik sel makmal komputer lain-lain, bilik khas. Tu saya kata mujurnya 2 tahun ini dalam keadaan kita begini kan. Kerana untuk menyediakan semua ni memang kena usaha satu sekolah. Bukan cikgu buat sorang-sorang. Kalau cikgu buat sorang-sorang memang tak boleh nak kejar lah. Ya, saya cakap memang tak boleh cikgu nak penuhi apa yang diperlukan dalam instrumen. Melainkan cikgu ada tim, ada satu tim. Ya.
Jadi mungkin tahun depan ke macam mana ke selepas ini wujudkan tim untuk membangunkan PSS itu. Dia tackle instrumen ni. Instrumen ni sebaik-baiknya bagi untuk satu cikgu satu file. Maksudnya cikgu tu yang akan uruskan semua dokumentasi dalam file ni. Ya, cikgu pun kena ada lah. Sebagai GPM ada bahagiannya. Ya, macam bahagian A ni mungkin boleh beri kepada pembantu cikgu ataupun cikgu sendiri boleh ambil, ya, GPM sendiri. Bahagian B ni mungkin boleh beri cikgu lain, ya, yang sesuai, yang boleh tahu keadaan sekolah, apa ruang-ruang yang ada, kan, taman-taman yang ada. Kemudian bahagian C mungkin boleh bagi cikgu lain, ya, ataupun cikgu pun boleh ambil. Tapi bahagian C ni dia berat sikit lah, kena pecah dua, ya, sebab dia besar ni. Bahagian D, bahagian D ni untuk program nilam dan program-program lain yang ada di sekolah, ya. Mungkin boleh bagi pada guru nilam dan juga literasi maklumat ni mungkin boleh bagi pada guru bimbingan dan kaunseling, ya, sebab dia ada berkaitan dengan kemahiran membaca, kemahiran berfikir, kemahiran aras tinggi. Okey. Pameran pun boleh beri pada cikgu lain. Dan bahagian E, kriteria khusus. Kriteria khusus ni, yang inilah yang membezakan, inilah yang akan dilihat totally, ya, oleh penilai. Ya, kita akan lihat ciri-ciri keistimewaan ni. Apa istimewa sekolah ni, beza tak dengan sekolah lain, ya. Terutamanya dari segi ni, inovasi PSS ni. Yang ini, inovasi PSS. Ya, anda kata sekolah cikgu ada inovasi, boleh, tapi kena ada connection dengan PSS tu. Apa perkaitannya dengan PSS? Mungkin buku ada di situ ke, ataupun video-video ke. Macam mana cikgu nak kaitkan yang inovasi itu ada kaitannya dengan pusat sumber? Ya, ni inovasi ni dia terbuka, dia luas. Ya. Okey, ni peningkatan pencapaian. Yang ini lebih kepada fikir lah. Yang ini lebih kepada peratusan pinjaman bahan yang ada di pusat sumber. Nak tengok peningkatannya bagaimana, kemudian kita akan lihat juga penglibatan nilam tu bagaimana, ya. Inilah sepintas lalu, inilah instrumennya yang sama, tak lain. Tak ada sikit pun edit buang ke apa ke, tak ada. Inilah dia instrumennya, ya. Okey, kita pergi ke rubrik. Cikgu Azirah, ya. Cikgu Azirah ni macam biasa je ni. Saya baru. Siapa yang baru? GPM baru. Dari mana ya? SBPI? SBPI. Okey, cikgu baru ambil alih. Ya, berapa betul. Lama Dari bulan 2 hari itu. Okey, bulan 2. Sebelum ni? Memang di situlah. Sebelum ni memang kat situlah. Cuma tukar orang lah. Okey, bertukar-tukar lah. Okey, tak apa cikgu. Maria pun tak lama. Betul kan Maria? Maria pun baru juga. Azirah saya macam biasa dengar familiar nama ni. Gelak. Okey. Tak apa, kita pelan-pelan, kita buat pelan-pelan. Tapi itulah saya kata untungnya tahun ni tak perlu nak buat dokumentasi semua ni tau. Bukan tak perlu buat, tapi kita ada tempoh, ada masa, kan. Yang penting sekarang ni, tak apa, nanti saya tunjukkan yang penting yang mana nanti yang perlu disediakan
awal lagi. Terima kasih Okey. Puan. Okey, untuk rubrik, ini rubrik tau, ini perinciannya. Okey, yang ini dari segi organisasi, catat organisasi yang ini dia akan lihat dari segi pengurusan, ini perincian markah dia kalau ada 1 markah. Kalau tak ada, tak kira lah, ya, kena ada. Kemudian kalau cikgu perasan dekat instrumen tu untuk saya tak pasti kalau last year kita ada tulis ukuran. This year mungkin tak ada kot. Okey. Tapi sebaik-baiknya untuk catat organisasi ni sebesar kad Manila. Ya. Yang ini. Ni sebaik-baiknya lah. Ya. Dan dokumen tu perlu dipamerkan. Kena dipamerkan dan apabila cikgu pamerkan, cikgu kena endorse pula pada carta tu. Maksudnya macam mana cara nak endorse kalau cikgu buat banner ke, cikgu lekat ke, ada setengah tu yang dah print siap-siap tinggal nak print masukkan nama kan. Cikgu buat je stiker, tanda tangan pengetua ke, guru besar, letak je kat situ. Disahkan tarikh bila. Itu akan dilihat apabila verify. Ya, bila dah masuk shortlist ni lah, mewakili negeri. Yang itu akan dilihat detail lah. Ya. Senarai tugas, jawatan kuasa PSS dan Nilam, yang ini pun perlu dipamerkan, tahu banyak kan jawatan kuasa PSS dan Nilam. Benda tu kalau cikgu nak tampal penuh satu board tu, betul? Jadi paling mudah dia nak ada, kemas kini dan dipamerkan kan. So cikgu buat macam booklet je. Cikgu kepilkan, binding kan, tampal aja dekat board tu. Itu je caranya. Tapi make sure disahkan. Ya? Sebab dia nak dipamerkan. So yang itu kena tunjuk. Dan jangan lupa kedua-dua ni catat organisasi dengan senarai tugas ni kena ada dalam fail kuasa. Okey. Fail kuasa. Yang itu fail kuasa tu adalah tunjang dalam pusat sumber. Yang itulah yang kita nak atur apa yang kita nak buat dalam pusat sumber sebenarnya. Fail kuasa tu. Itu cukup penting. So kalau ada masa lah, kita pun tak boleh pergi sekolah kan. Kena tengok balik fail kuasa tu macam mana. Ya. Dan insyaAllah lah kalau keadaan reda apa semua, kalau diberi kesempatan, saya SK Kampus Siramat tu saya pernah sampai. SBPI integrasi Gopeng ni saya tak pernah sampai. Saya cuma tengok video je last year. Okay. SK Bukit Pekan pun saya tak pernah sampai. Okay. Tapi tak apa. Tu saya kata cikgu buat pelan-pelan. Ya. Mana yang ada cikgu ni lah kemas kini ni. Mana yang tak ada wujudkan pelan-pelan lah. Ya. Rancangan tahunan. Yang ini kena ada semuanya. Ada matlamatnya, objektif, aktiviti. Dia kena ada item-item yang dinyatakan dekat situ. Tak boleh, tak ada satu pun. Ya. Bagaimana contohnya kalau diizinkan oleh pegawai PPD, saya akan share lah dengan cikgu-cikgu. Ya, macam mana cara penulisan rancangan tahunan yang betul. Ya, yang telah ni lah saya sebelum ni memang saya buat dan saya kongsikan pada GPM Perak. Ya, cara yang betul lah untuk menulis rancangan tahunan. Ada setengah sekolah dia senaraikan sahaja apa rancangan tahunan. Ya, bukan tak betul, kurang tepat. Ya, sebenarnya rancangan tahunan ni cikgu bukan melibatkan
aktiviti pusat sumber saja. Ya, kena ada semua aktiviti yang ada di dalam sekolah. Aktiviti sekolah adalah aktiviti pusat sumber. Yang itu cikgu pegang. Tapi siapa yang menjalankan adalah panitia-panitia. Ya, macam kita ada minggu bahasa, minggu apa lagi, minggu sains. Yang itu semua cikgu kena masukkan dalam rancangan tahunan cikgu. Tapi yang menjalankannya adalah panitia yang terlibat lah, bukannya cikgu. Sebab tu bila kita lihat banyak sekolah yang berjaya melaksanakan aktiviti ni, dia bergabung dengan panitia. Ya, sebabnya aktiviti pusat sumber adalah aktiviti sekolah juga. Masukkan sekali dalam rancangan tahunan tu. Okey. Fail kuasa. Yang ini yang saya kata. Yang ini adalah tunjang PSS yang kena update selalu. Ya, yang ini adalah garis panduan. Andai kata cikgu berpindah ke, bertukar ke, cikgu yang ambil alih sebenarnya kena tengoklah, ya, dan cikgu yang berpindah tu kena serahkan fail kuasa untuk cikgu tengok dan rujuk. Ya, apa term-term apa yang dah ditentukan untuk pusat sumber ini, fail kuasa ni. Sebab tu penting. Ya, kalau cikgu baru sekalipun, kalau fail kuasa ni lengkap, tak ada masalah cikgu nak menguruskan pusat sumber. Cukup mudah. Ya. Okay, rekod pinjaman buku dan bukan buku. Ini rekod-rekod ni perlu wujud lah. Ya, perlu wujud. Kalau ada mungkin ada menggunakan otomasi, adalah kan macam sekarang ni. Macam sekarang, okay, untuk penilaian sekarang ini, nak pinjam buku tak boleh. Kan? Nak pinjam buku tak boleh. Jadi, okey, caranya cikgu buatlah menggunakan Google Form ke apa ke, kita buat secara maya. Kan ada kan? Rak buku maya tu, kalau cikgu boleh wujudkan, tapi jangan sekadar wujud rak saja. Kena ada rekod pinjamannya. Jadi daripada situlah cikgu akan tunjuk berapa ramai murid yang pinjam buku. Ya, andai kata kalau tak ada rak buku maya, mungkin murid-murid ni ada koleksi buku di rumah pun bolehlah dikira. Tapi cikgu buat Google Form. Google Form tu buat dua dalam satu. Satu untuk pembacaan nilam, satu terus dapat untuk pinjaman buku. Cikgu gunakan form yang sama untuk dua data. Nanti data nilam pun sama, data pinjam buku pun sama. Untuk tempoh sekarang ni lah, ya. Tempoh yang betul-betul nanti untuk yang bila sesi pembelajaran bermula, yang itu tak boleh pakai dah. Yang itu hanya boleh guna untuk nilam saja, untuk tempoh ini. Ya, untuk buat masa ini. Okey, rekod pelupusan. Rekod pelupusan kena kemas kini dan kena adalah dia punya datanya, berapa bilangan buku, ya, daripada mana nak dapat rekod pelupusan ni, daripada semakkan stok. Ya, kena buat semakkan stok. Ya, first kali cikgu kalau dah dapat memegang jawatan sebagai GPM, cikgu kena tahu bilangan buku yang ada di tangan cikgu. Cikgu terima berapa buah buku. Dulu saya pun asal GPM juga. Saya dulu waktu mula-mula diminta untuk menjadi GPM, itu first step yang saya buat. Saya kena tahu dulu buku berapa ada dalam tangan saya sewaktu saya inilah memegang jawatan tu. Sebabnya bukannya apa cikgu? Sebab kita nak tahu dan buku-buku tersebut dibeli daripada wang PCG kita. Ya, tu wang kerajaan tu. Itu yang saya nak tahu dulu. Okey. Kemudian proses teknik. Proses teknik ni catat alir. Catat alir bagaimana contoh proses teknik itu semua kena tunjuk. Kena tunjuk, bukan perlu kita buat banner besar-besar, tak ada, tak perlu. Yang ini akan dirujuk dalam fail kuasa ni. Proses teknik ni. Ya.
Kemudian katalog berpusat, yang ni katalog berpusat ni analisis daripada kalau ada sistem otomasi tu boleh keluarkan. So dia nak tengok bilangan koleksi-koleksi bahan yang ada di pusat sumber. Serupa juga pengkelasan ni pun, kalau ada daripada sistem otomasi, boleh ambil daripada dua-dua ni. Ya. Sekolah mana ya yang guna otomasi? Kalau tak silap saya Sri Rahmat, ya betul. Integrasi SBPI guna otomasi ke tak? Tak rasanya. Tak guna. Okey. Guna. SK Bukit Pekan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Yang tak guna otomasi tak apa, tapi bila cikgu katalog buku tu dia ada bahagian analisis kan? Ada tak? Update tak dekat situ? Perasan tak kalau buku stok tu dia ada analisis di bawah tu. Okey? Dekat situlah boleh ambil berapa koleksi buku kita. 100-nya berapa, 00-nya berapa, ya 900-nya berapa. Yang itu dekat situ ada. Tak apa. Okey. Pengindeksan yang ini pengindeksan. Okey. Maria. Sorry lah Maria. Maria. Ya. Maria ingat tak pengindeksan bahan tu macam mana? Saya pun lupa puan, saya kena ingat balik. Ada yang apa selalu saya rujuk apa yang soft copy yang kita ada tu. Okey, pengindeksan bahan ni maksudnya daripada katakan cikgu dah stok buku 1 hingga, cikgu jangan ambil banyak lah, cikgu ambil 20 buah buku je. 1 hingga 20, cikgu ambil tajuk-tajuk buku dengan nombor perolehan dia. Ya, nombor perolehan. Cikgu kena sort tajuk tu mengikut ABC. Maksudnya keluarkan dia, letak dalam satu Excel, sortkan dia mengikut abjad, tajuk saja. Itulah pengindeksan bahan sebenarnya. Ya, mudah aja. Okey, untuk jadual waktu, ni jadual waktu penggunaan PSS. Ya, jadual waktu penggunaan PSS maksudnya di sini bila PSS itu beroperasi. Ya. Buka jam berapa, hari apa. Itu maksudnya. Ya. Dan kena ada juga kalau cikgu buat jadual waktu kelas-kelas masuk ke pusat sumber pun kena lampirkan juga. Ya. Dan ni bilik-bilik rangkaian ni, yang ini akan ada nanti bilik-bilik mana yang perlu disekalikan, cikgu kena minta daripada bilik-bilik khas tu untuk cikgu dokumentasikan. Ya. Okey, ni jadual waktu guru bertugas. Ini kebiasaannya lah mana-mana sekolah lah, baik yang dari sekecil-kecil sekolah sampai sebesar-besar sekolah sama je. Dia akan atas nama je. Saya tahu dah faham. Okey, so cikgu buatlah satu jadual. Ada masa minta cikgu tersebut sign lah, gitulah ya. Okey, kewangan yang ini nak lihat dari segi penggunaan optimum, ya, berapa persen dah cikgu menggunakan PCG untuk pembangunan koleksi bahan di PSS. Ya. Berapa dah cikgu guna. Kita nak lihatlah dia berapa persen dekat situ. Ya, kena ada kemas kini dan dia ada kertas kerjanya juga ni. Kewangan PSS, kalau diberi kebenaran, saya akan share juga macam mana cara penulisan kewangan PSS yang betul. Ya, dia ada satu ni lah contoh format untuk kewangan PSS. Okey. PSS Sahabat 21. Ya, merangkumi bilik darjah. Bilik darjah ni kena ada ciri-ciri pembelajaran abad 21, 4C. Ya.
apa yang perlu ada. Ya, kalau dulu mereka akan masuklah ke bilik darjah mana yang ada PSS abad 21. Ya, maksud PSS abad 21 bukannya nak kena buat PSS dalam tu. Tak ada. Dia bilik darjah tu disusun mengikut abad ke-21. Ada traffic light-nya, ada apa lagi, parking lot-nya, yang itu. Ya. Nak tengoklah bilik darjah yang mana yang ada. Kemudian library tu memang tempat cikgu lah. Yang ini kena ada juga. Library pun kena ada juga. Traffic light-nya, parking lot-nya. Ya. Bilik media atau bilik tayang. Okey. Yang ini pun kena ada juga. Bilik sal, bilik ruang ataupun ruang akses sendiri. Okey, bilik sal. Bilik sal ni tak semua sekolah ada. Ya, dia boleh beri kelonggaran lah. Ataupun ruang akses sendiri. Dan tak semestinya bilik sal itu berada di dalam pusat sumber. Boleh buat di luar. Boleh ada di mana-mana sahaja. Janji cikgu namakan dia bilik sal. Ataupun ruang akses sendiri. Ya. Tak perlu semua nak sumbat dalam pusat sumber, tak perlu. Ya, nanti pusat sumber cikgu jadi pusat sumbat. Ya, tak nak. Okey, kita nak minimalis. Minimalis. Pusat sumber cikgu tu kena minimalis. Tidak terlalu arna-arni, tu tak nak. Ya, dia nak lebih kepada corporate look. Ya, kalau cikgu nak menggunakan warna pun jangan lebih daripada 5 warna. Kalau label tu warna biru, semua warna biru. Jadi dia nak standard je semua. Okey. Dan yang ini semuanya perlukan bukti. Bukti digunakan tu macam mana? Kalau bilik darjah, memang dah confirm murid ada kan? So buktinya macam mana? Agak-agak cikgu apa bukti bilik darjah? Buku kehadiran. Jadual. Ya. Jadual. Lagi? Buku kehadiran. Okey, buku kehadiran pun boleh diterima. Okey, macam mana pula bilik darjah tu memberi impak kepada murid? Macam mana cikgu nak buktikan tu? Ada hasil kerja pelajar. Ada apa? Hasil kerja pelajar. Oh yes, betul. Itu yang penting. Hasil kerja murid tu memang kena simpan. Hasil kerja pelajar tu. Yang itu adalah bukti. Bukti yang paling kuat lah. Ya. Okey. Library pun sama. Dia nak bukti digunakan. Kalau bukti digunakan kita boleh bagi rekod penggunaan. Kan? Kita dah dokumentasikan. Impaknya apa? Kalau library. Apa impaknya? Memberi impak kepada murid. So kita nak buktikan yang library tu memberi impak kepada murid. Macam mana? Dari segi macam mana? Yang ini yang nak kena kreatif. Okey, ini nak kena kreatif. Ya. Okey, daripada mungkin daripada penggunaan PSS tu ada lahirnya tokoh nilam, kan, adalah pembaca terbanyak, itu bukti. Itu boleh. Itu cikgu boleh. Mungkin murid tu menyertai pertandingan bercerita, pidato. Yang itu semua impak lah daripada pusat sumber. Ya. Walaupun kita tahulah inverted comma kan. Itu je. Okey, bilik media, bilik tayang, yang ini pun sama juga. Ya. Cikgu apa-apa hal senang kata hasil kerja murid tu simpan. Ya, kalau boleh simpan, janganlah simpan banyak sangat. Ambil dalam 1-2 tu macam tu lah. 1-2 ke 3 ke untuk sebulan. Simpan sebab yang itu semuanya evident. Ya, makmal komputer pun sama juga. Ya. Ni semua kena ada rekod penggunaan. Okey, lain-lain bilik khas, contoh bilik sejarah
seni ataupun lain-lain. Apa saja bilik lain-lain yang ada di sekolah yang cikgu nak gazetkan dia, nak angkat bilik tersebut, boleh. Okey. Kemudian kemudahan ruang tambahan. Yang ini di dalam PSS pun boleh, di luar PSS pun boleh. Ya. Di kawasan sekolah pun boleh. Ruang rekreasi ni dah tentulah boleh buat sikit. Kalau PSS luas, bolehlah buat dalam PSS. Kalau tak ada tempat, boleh buat di mana-mana yang ada di ruangan sekolah. Karya besar, karya agung, yang ini kalau boleh karya besar, karya agung, ruang rujukan, cikgu asingkan buku-buku ni. Ya, asingkan. Kalau ada ruang yang luas, boleh wujudkan. Kalau tak ada, naik je dekat rak tapi labelkan. Dah memadai. Bukti digunakan ni, yang ini bukti digunakan ni kena ada rekod penggunaan. Kemudian kalau maksud dokumentasi kat sini, laporan bergambar. Okey, laporan bergambar. Jadi ambillah gambar, ya. Ambil gambar, buat laporan. Okey. Kemudian ruang rujukan, ni pun cikgu asingkan juga, ya. Labelkan. Pameran bertema. Rata-rata pameran bertema semua nak bubuh dalam pusat sumber. Dah tahu pusat sumber tu tak muat, dia nak letak juga, kan? Kalau tak muat, boleh buat kat luar. Cari bot mana-mana. Boleh. Ya, pameran bertema. Dan ingat, perlu diingat ya, pameran bertema ni pula. Okey, pameran bertema ni bulan perayaan yang besar dalam setiap bulan ataupun 2 bulan sekali, ya. Contoh perayaan yang besar yang kita sambut lah, antaranya Hari Raya, Deepavali, Tahun Baru Cina, yang itu, perayaan-perayaan itu, ya. Untuk pandemik pun boleh buat sekarang ni, ya, pameran bertema, yang itu memang global issue pun boleh buat. Dan pameran bertema berbeza dengan pameran kekal. Dia lain. Okey, pameran kekal ni cikgu takkan tanggal dah, itulah dari awal tahun sampai hujung tahun ataupun bertahun-tahun. Okey. Pameran bertema ni cikgu kena ubah-ubah, kena tukar-tukar mengikut peredaran bulan, apa perayaan yang dirayakan pada bulan tersebut. Itu pameran bertema. Yang cikgu nak kena faham lah. So dekat situ, bukti digunakan kena ada rekod penggunaan, dokumentasi. Kalau murid ada dekat situ membaca info-info yang dekat situ, cikgu kena ambil gambar. Kemudian memberi impak kepada murid tu dalam laporan bergambar tu. Cikgu tulis impaknya apa. Itu pameran bertema. Kena sediakanlah kalau cikgu nak buat kuis, kena sediakan soalan-soalan kuis letak dekat situ. Okey. Ruang pembacaan ni di dalam pusat sumber, ya, cikgu labelkan. Ya, cikgu labelkan, ambil gambar. Dia, sebab tu yang saya kata untuk menyediakan dokumen ni, cikgu tak boleh buat kerja seorang. Dia kena ada tim, ya. Kena ada tim untuk buat dokumen ni. Sebabnya bukan sikit-sikit ni, memang kerja besar sikit lah. Ya, kalau ada tim, kerja tu akan jadi mudah. Ya. Ruang interaktif, yang ini, ruang ni sudut pengucapan awam, ya, boleh buat di luar daripada PSS kalau ruang tak cukup. Mana-mana ruang yang cikgu rasa sesuai. Okey, pondok ilmu, laluan ilmu, yang ini yang di luar-luar lah, kena label, kemudian kena ada pengkelasan.
katakanlah pondok ilmu tu pondok ilmu yang meletakkan info-info tentang bahasa Melayu. So bahasa Melayu kalau pengkelasannya berapa? Bahasa Melayu pengkelasannya berapa ya? Maria, bahasa Melayu pengkelasan berapa? Saya ingat puan. Asyik kena je ya Maria. Okey, kena ingatlah ya, kena letak tahu. Kalau dekat pondok tu info tentang bahasa Melayu, so tengok nombor pengkelasan bahasa Melayu berapa. Okey, 420 bahasa Melayu. Okey, kalau bahasa Inggeris pula berapa, dia ada berapa. Okey. Tengok pondok-pondok tu apa info yang dia letakkan. Dia nak label aja, dia nak label namakan pondok tu, pondok apa, kemudian letak aja label berapa. Nombor pengkelasan tu kena letak dekat situ. Kemudian kena ada senarai aktiviti. Aktiviti yang dilaksanakan di pondok-pondok tersebut. Di pondok, di sudut sejarah, taman sumber. Nampak banyak kan cikgu? Tapi kan kebiasaannya lah saya akan bantu sekolah untuk menyediakan form-form ni. Kita buat dalam satu form tapi ada semua ni. Ruang rekreasi ni semua. Tik aja, tanda je yang mana satu. Budak bila dia pergi tu sama ada buku tu diletakkan di tempat tersebut ataupun di dalam pusat sumber, mereka akan tanda je. Kita bagilah kod-kod kat sini. Ya, 1 untuk rekreasi, 2 untuk karya besar. Jadi kita tak banyak borang buat. Kita buat 1 borang yang ada semua. Yang tu lagi mudah. Ni, masukkan semua ni. Sebab borang yang sama. So kita tak perlu buat banyak-banyak. Kalau cikgu ada senarai nama murid, itu lagi mudah. Kan, masukkan siap-siap untuk tahun berapa. Tapi kalau untuk ruang-ruang ni rasanya tak perlu dah. Cuma ni je, tulis nama kemudian buat kod-kod aja. Senang. Itu cara saya lah nak meringankan kerja cikgu. Kan, kalau cikgu rajin boleh buat satu-satu, itu lagi baik. Tapi kalau yang macam ni pun penilai boleh terima. Ya. Janji evidence kita kuat. Dokumentasi kita tu kuat, ya. Okey, untuk fizikal PSS yang ini keceriaan dalaman dan luaran PSS. Saya pasti library pun dah lama tertinggal, mesti berabuk. Macam saya jugalah dekat SK Gopin, sesekali ada juga pergi sekolah tu kerana ada urusan. Jenguk-jenguklah juga PSS tu, memang berabuk cikgu. Okey, tak apalah. Okey, untuk keceriaan dalaman dan luaran, okey, berkonsep minimalis. Ni yang saya sebut ni. Kena berkonsep minimalis. Kerusi dan meja bukan kata tak ada, boleh ada, tapi 10% daripada murid. Ya, kalau kata murid cikgu ada 400, so kerusi dan meja tu cuma ada 40 sahaja di dalam. Itu bukan di dalam pusat sumber je tau, dia dikira pusat sumber dan juga bilik tayang sekali. So kalau murid cikgu ada 100, so kena ada 10 aja. Dia kena 10% daripada bilangan murid yang ada di sekolah. Ya. Yang lain tu sebabnya sekarang ni PSS Abad 21, tak perlu murid duduk di meja dan kursi semua. Duduk di kursi semua, di atas semua, tak perlu. Ada satu sudut murid yang murid boleh duduk. Ada satu sudut pula murid boleh baring-baring. Dia nakkan konsep macam tu. Ada pula di rak-rak tu yang murid sedang cari buku. Dia nakkan ada aktiviti, tak nak satu tempat yang statik aja. Duduk aja dekat tengah-tengah dekat ruang pembacaan tu, tak nak. Itu konsep abad
PXL Sahabat 21. Ya, dan cikgu lihat balik dalam pusat sumber cikgu tu kalau ada tanda diam, tolong turunkan. Yang itu memang dah tak boleh bubuh dalam pusat sumber. Sebabnya sekarang ni pusat sumber abad 21 nakkan murid ni lebih berdiskusi. Bukan bising, berdiskusi. Ya, berdiskusi. Dan mereka boleh mencari maklumat dengan sendiri. Itu yang nak dicapai lah untuk PXL Sahabat ke-21. So untuk library SK Seri Rahmat tu dah confirm lah, dah lulus lah. Untuk minimalis semua dah okey dah. Untuk 2 sekolah lagi saya tak lihat lagi detailnya macam mana, so tak boleh nak bagi komen. Mungkin kot lepas ni kalau cikgu ada masa bolehlah kot sharekan gambar ke kan kat saya, mungkinlah saya boleh bagi idea sikit-sikit ke kan. Okey. Untuk bahan bacaan, yang ini kena capai. Sekolah rendah 1 murid 15 buah buku. Ya, 1 nisbah 15. Untuk sekolah menengah 1 nisbah 20. Cara pengiraan, saya pasti baru-baru ni ada kan diminta data untuk bahan bacaan. So cikgu dah kira lah, cikgu dah tahu dah berapa nisbah buku. Kalau tak cukup, please do something. Kena buat lah, kena capai nisbah tu. Ya. Buatlah apa-apa program baca ton ke, wakaf buku ke, apa lagi. Mungkin boleh minta sumbangan daripada syarikat-syarikat ke. Kalau dulu senang nak minta sumbangan buku daripada syarikat-syarikat buku. Sekarang ni mereka pun susah kan. So mungkin cara lain ke macam mana ke, kena ada satu kertas kerja menyatakan kita ke arah untuk mencukupkan ratio ni. Seri Rahmat cukupkan ratio buku? Maria? Cukup Puan. Cukup SBPI, Hasniza? Azira? Cukup tak? Buku? Sekejap. Macam murid saya ada 500 lebih. Buku ada 9,794. Lebih rasanya tu. Macam mana cikgu kira dapatkan nisbah tu? 794 500. Cukup kan? Cukup masa. Berapa tadi bilangan murid tadi berapa? 500 lebih. 547. Tak salah. 547. Buku? 9,794. 9,700. Lebih kurang lah kan? Cukup. Cukup lebih daripada cukup. SBPI Cikgu Hasniza cukup dah. SBPI cukup tak buku? 1 nisbah 20. Tadi saya lah yang 907. Yang 9,700 tu SBPI. Ya. SBPI, okey. Azira lah, Azira cukup tak? Cukup. Cukup okey lah. Semua cukup. Okey, boleh proceed. Sebabnya kan rata-ratanya takut juga. Tu dah kira stok ke belum tu? Okey. Pinjaman murid kena 70% enrollment. Okey, maksudnya 70% daripada bilangan murid tau. Kalau enrollment ni, maksudnya sekarang ni kalau kata 500 tadi, let's say lah 500 kan, 70. Okey. Paling kurang budak
350 yang meminjam buku. Kiraan dia begitu. Dia daripada enrolment murid. Jadi cikgu, kalau kita buat pinjaman bakul yang beri ke kelas-kelas ataupun kelas datang ambil, kan, ataupun bacaan pagi, yang kat sini cikgu boleh treat. Saya ajar kat sini cikgu boleh treat. Yang boleh membuatkan semua murid membaca. Kalau bacaan pagi tu semua murid kena buka buku kan. So pada masa itu tu yang sediakan satu borang macam satu attendant bacaan pagi, senarai nama murid, tik saja mereka baca untuk bacaan pagi. Dah mencapai dah 5 markah. Dah dapat 5 markah dah. Okay? Make sure buku yang kita bagi untuk bacaan pagi tu daripada pusat sumber lah. Itu trik lah yang saya nak ajar sikit. Tip. Tip. Okay? Itu tip. Macam mana nak ya? Macam sekolah saya, Mhm. saya rasa dekat 4 tahun saya tak buat pinjaman buku secara individu. Okay. Sebab ada 1 tahun tu pusat sumber dijadikan bilik guru sebab masalah dengan kelas dan bilik guru punya bangunan. Jadi memang tak ada pinjaman individu. Cuma ada pinjaman kelas je lah, pinjaman bakul kan. Okay. Kemudian bacaan pagi tu ada buat tetapi Tak ada record. tak ada rekod lah sebabnya murid datang, lepas tu mereka terus masuk ke kelas masing-masing dan terus buat bacaan sendiri. Macam tu je. Tidak ada rekod. Buku tu daripada pusat sumber kan? Buku daripada yang pinjaman bakul tu lah. Okey, tak apa. Sekarang ni tak apa. Selepas ini cikgu buat satu borang. Bubuh nama murid siap-siap, kelas tahun berapa. So bubuh tarikh dekat atas tu, mereka tik je. Pengawal pusat sumber ada, minta tanda je nama kawan-kawan dia. Itu dah kira dah untuk rekod pinjaman. Macam tu je. Okey. Lepas ni try lah buat borang tu. Untuk yang akan datang ni. Itu yang paling mudah untuk meningkatkan pinjaman murid. Kita nak bagi semua pinjam ni sebenarnya. Ya? Boleh tak? Rasa boleh kot. Boleh ke cikgu? Okey. Cubalah. Kalau tak jelas formnya nanti saya share formnya macam mana. Sama juga dengan guru. Guru pun sama juga. Ya. 50% daripada enrolment guru, maksudnya kalau guru tu ada 30 orang, so nak 15 orang. Nak tak nak, cikgu buat je borang macam tu. Kan? Bagi je mereka tanda, letak nama buku. Dah, settle. Itulah triknya. Itu caranya. Ya. Kita nak bagi ada ni, nak bagi ada. Kan? Kalau kata nak walk in memang susah lah. Ya, macam cikgu tadi sebut dah 4 tahun tak pinjam buku, cuma buat macam tu je. So buat cara begitu je. At least kita ada record tu. Okay? Untuk tak apa, nanti cerita kalau untuk video nanti macam mana. Okay, ensiklopedia Kamus Amanah Atlas yang ini ada senarai bahan, maksudnya bila cikgu stok bahan ada dalam list tu, cikgu kena photostate, letak dalam file, itu yang dokumentasi. Ya, akhbar pun sama, akhbar digital majalah, okay. Majalah digital pun diterima, pun sama juga prosesnya. Dia apa-apa pun cikgu semua ni nakkan buku rekod pinjaman. Tapi macam saya sebut tadilah, ya, kita buat satu form kan. Ensiklopedianya, akhbarnya kita masuk dalam satu form tu semua, buku, laporan, bahan PDP,
bahan audio, koleksi 3D, permainan dalaman, laman web, bahan digital. Kita buat dalam satu borang ni, kita isi letak semua item-item tu, and then siapa yang guna tick saja di ruangan mana yang mereka guna. Itu je. Jadi satu borang boleh mencakupi semua. So cikgu tak payah buat banyak-banyak borang. Itu cara yang saya ajar lah. Ya, okey. Sama juga peralatan elektronik. Buat satu borang, masukkan semua. So tanda je. Cumanya kerja lebihnya nak kena buat dokumentasi lah. Dokumentasi tu maksudnya laporan bergambar. Masukkan impak dan juga analisis. Tapi kalau kita buat borang tu, kita dah buat bawah tu dah siap kira berapa bilangan. So nak buat analisis pun mudah. Data dah ada. Yang penting sekarang ni data. Bila data tak ada, nak buat analisis pun pening. Kan? First step ni cikgu mungkin boleh wujudkan borang-borang dahulu. Nanti anda kata diberi ni peluang kan untuk ke sekolah ke, kita boleh bersekolah macam biasa. So cikgu dah guna borang tu. Ya. Okey. Penilaian program ini untuk nilam. Nilam ni semua kena terlibat sebenarnya. Ya, kecuali yang tidak menguasai 3M. Yang ini semua kena terlibat. Okey, pencapaian sama, tengok juga. Saya rasa untuk tahun lepas mungkin cikgu buat secara maya pun ada, yang secara real data pun ada kan. So bolehlah campur. Yang ini tak apa. Yang ini sebabnya data, kita tak boleh nak main data. Yang ini, kalau yang atas ni, yang ini kita boleh lagi untuk mengadakan. Yang ini nak mengadakan letih sikit lah. Sebabnya satu bintang tu, kena tengoklah berapa orang, 5 bintang. Kalau satu bintang dia punya pembacaan berapa. Yang ini susah sikit lah sebab kena tackle setiap individu murid tu. Kita nak kena tengok berapa bilangan pembacaannya, baru kita boleh tentukan bintang. Okey? Tapi tak apa, kalau tak capai semua ni tak apa, kita buat di dalam ini. Ya, 1.8 ni. Yang ini akan menjelaskan dan menjelaskan kenapa tak capai dan apa usaha kita, apa yang kita laksanakan untuk meningkatkan bintang tersebut, pencapaian bintang. Okey. Untuk promosi nilam, yang ini 3 jenis bahan promosi, bahan cetak atau bukan cetak atau digital. Yang ini 3 jenis bahan promosi ni maksudnya banting, flyers, apa lagi? Apa lagi, blog kan, kalau ada website tentang nilam ke. Yang ini cikgu semua kena ambil gambar. Kalau banting, kena ambil gambar banting. Kemudian invoice-nya tu jangan bagi hilang. Ya, itu semua evident. Ya, kalau kata sumbangan, banting itulah disumbangkan oleh orang perseorangan, buat satu surat. Wujudkan surat tu. Ya. Okey, taklimat kempen nilam. Yang ini samalah perancangan aktiviti. Yang ini pun buat satu kertas kerja, boleh merangkumi semua ni. Dalam ni taklimat kempen nilam, dia ada aktiviti untuk program galakkan membaca, dia akan masukkan semua ni. Ya. Okey. Banyak kan? Program galakkan baca murid, program galakkan membaca guru. Okey, ni pecah dua. Ada untuk murid, ada untuk guru. So kalau untuk guru tu, buatlah apa-apa program. Mungkin resensi buku, yang itu pun boleh. Lain,
Kalau untuk guru lagi, mungkin cikgu boleh minta program membaca. Cikgu tu boleh share pengalaman dia ke daripada pembacaan dia. Boleh apa-apa saja yang untuk program galakkan membaca guru. Kalau kata yang untuk murid bacaan pagi tu, itu dah boleh masuk dah satu. Program galakkan membaca untuk murid. Yang tu dah boleh masuk dah satu. Dah satu program. Ada 5 lagi program. Apa lagi programnya? Mungkin program rakan sebaya. Mungkin program ulat buku. Banyak lagi lah. Boleh cikgu cuba wujudkan apa dia. Mungkin dah ada di sekolah. Cikgu pun dah laksanakan. Cuma saya pasti tak didokumentasikan. Itu saja. Okey. Untuk literasi maklumat, yang ni sama juga, bahan-bahan promosinya sama. Either banting, flyers, apa lagi, bookmark, macam-macam boleh. Ya. Okey, mungkin boleh, mungkin ada bagi lencana ke, button ke, apa saja yang membolehkan promosi untuk literasi maklumat. Okey. Literasi maklumat dalam PDP yang ini kena dilaksanakan oleh cikgu sendiri sebagai GPM. Okey. Dalam jadual waktu cikgu kena masukkan literasi maklumat. Ada kan cikgu pernah tengok tak jadual waktu GPM? Yang cikgu yang dah dapat yang untuk subjek tu betul, yang personal punya. Okey, satu lagi yang khas untuk GPM, dalam tu ada waktu cikgu mengajar, kemudian yang lompong-lompong tu ada organisasi bahan cikgu kena masukkan, pengurusan dan pentadbiran PSS dan juga galakkan membaca. Yang itu cikgu kena tambah sebenarnya dalam jadual waktu cikgu. Bukannya kosong aja, bukannya cikgu dilantik sebagai GPM, cikgu tak isi yang item-item tu, tak boleh. Dia kena isi dan bila dah isi, cikgu beri pada PK untuk dia endorse. Itu sebenarnya. Tapi rata-rata GPM tak buat, tak isi yang itu. Kena buat sebenarnya. Okey, jadual khas untuk mengajar literasi maklumat, mungkin ada jadual khas ataupun yang relief tadi pun tak apa. Okey, boleh ke setakat ni? Laju je ni. Okey ke? Boleh. Okey ke? Boleh. Okey, program meningkatkan kemahiran. Yang ini KEBAT, ini kemahiran perpustakaan. Apa dia kemahiran perpustakaan? Cikgu kena tahu. Kemahiran perpustakaan tu apa? Contohnya, proses teknik. Lagi apa? Penggunaan automasi kalau menggunakan automasi. Cara membalut buku. Tu dia ada khas untuk kemahiran perpustakaan. Dan cikgu tengok dekat sekolah ada ke tidak buku warna oren. Yang itu memang ada sukatan untuk literasi maklumat kemahiran perpustakaan. Okey, kemahiran belajar, kemahiran komunikasi, teknologi dan komunikasi. Yang ini kita minta pada subjek-subjek lain. Ya, macam kemahiran belajar untuk BM boleh. Kemahiran komunikasi yang ini kalau ada buat pertandingan bercerita ke sajak ke syair ke nasyid ke whatever, itu kemahiran komunikasi. Public speaking itu kemahiran komunikasi. Teknologi dan komunikasi yang ini lebih kepada kalau ada TMK, minta cikgu yang ngajar TMK tu. Okey, yang ini. Ni tadi pameran bertema di PSS. Yang ini samalah. Yang tadi yang saya sebut tadi mengadakan ada dengan tiada. Okey, yang sekarang ni dia nak tengok pula dokumentasinya. Bagaimana perancangan aktiviti, apa impaknya. Okey, program orientasi pun sama. Yang ini kita laksanakan awal tahun untuk form 1
form 1, form 3 ataupun tahun 1. Ya, yang ini. Ni kena buat promosi penggunaan PSS melalui portal blog. Yang ini promosi kita. Kalau kata di sekolah dah ada portal sekolah, dah ada blog sekolah, cikgu tak perlu wujudkan khas PSS, tak perlu, masukkan je tab dalam tu, minta tolong siapa yang in charge admin, masukkan tab PSS kat situ. So cikgu boleh aja masuk je maklumat tentang pusat sumber. Apa nama pusat sumber cikgu? Dah ada nama ke? Sebut nama ni. Sebut nama ni nak kena fikir nama. Kalau Sri Rahmat apa Maria? Maria? Rahmatul Hamid Info Center. Okay, RIC kan? RIC. Okay, short formnya RIC. Kalau SBPI apa namanya? Ibnu SK Bukit Pekan? Okay, dah ada nama dah. Okay. Bukit Pekan? Tak ada. Tak ada. Okay. Nak kena fikir nama. Okay, tak apa. Nanti 88 fikirlah nama. Okay. Kena buat nama. Namakan library tu. Seronok sikit. Okay, galak guna PSS. Yang ini macam mana kita nak menggalakkan murid-murid kita menggunakan PSS. Kemudian kajian berkaitan PSS. Yang ini kajian tindakan lah. Ya. Mungkin boleh buat kajian bagaimana nak meningkatkan penggunaan PSS ke, apa buku yang murid paling suka. Itu antara kajian tindakan lah ya. Kajian tindakan, simple-simple kajian aja, ataupun cikgu untuk sekolah rendah kan, cikgu bagi je satu note kecil je cikgu buat kat situ, suka masuk ke PSS ni ke, adakah anda menggemari PSS? Ya, tidak pun boleh juga dijadikan kajian tindakan, simple-simple saja. Janji ada cadangan penambahbaikan dalam kajian tindakan tu. Untuk skor rendah simple-simple, skor menengah pun boleh. Boleh je buat simple soal selidik, and then daripada situ jadikan kajian tindakan. Okay, lawatan sambil belajar ni memang tak adalah dah ya. Jejak maklumat ni, kuis-kuis apa yang dilaksanakan tu boleh jadikan ia sebagai jejak maklumat. Yang ini 7.2, 7.3 ini khas untuk GPM. Okay, ikut kursus atau bengkel, dia tak ada apa, dia nak tengok je. Tak ada apa, cikgu cakap ada, dia bagilah markah full, tak ada apa. Okay, lain-lain inisiatif, mungkin ada TV PSS. Sekarang ni disarankan kan untuk buat TV PSS. Mungkin lain-lain, kalau selain TV PSS yang ada di sekolah, cikgu nak highlight, boleh. Tak ada masalah. Ya. Janji ada impak kepada murid. Okay, sumber kewangan yang ini cikgu dapat daripada 3 hingga 5 tahun. Daripada dana mana cikgu dapat sumber kewangan. Dan sebut tentang sumber kewangan ni, yang PSS mewakili negeri ya. Persatuan Pusat Sumber akan memberi sumbangan yang mewakili negeri. Ya, setiap sekolah akan dapat 3,000. Itu yang mewakili negeri. Yang mewakili daerah tak ada. Ya, untuk mewakili negeri saja kita akan support. Okey, untuk ciri keistimewaan koleksi setempat, cikgu tengok di kawasan cikgu tu apa? Sri Rahmat apa Maria? Lupa dah saya. Lombok Puan. Lombok. Kalau Bukit Pekan, apa ya koleksi setempat situ? Tak pasti ya. Tak pasti. Yang dekat situ yang famousnya apa? Area Bukit Pekan ni area mana? Kena tengok dekat situ. Tapi rasanya kalau area bla bla sini bukannya Lombok aja kebanyakan kan?
SBPI? Saya pun tak pasti. Saya baru pindah ni. Oh ya kan? Okey, tak apa. Tak apa, nanti pegawai PPD untuk mewujudkan baik. Kan? Boleh. Tapi rasa-rasanya dari situ mungkin banyak ni kot pelombongan lombong ataupun tak pasti saya Batu Gajah ni tengok kawasan tu lah apa yang ada yang boleh diangkat untuk dijadikan sebagai koleksi setempat. Koleksi setempat ni macam macam kalau Kuala Kangsar kita tahu terkenal dengan labu sayung. So dia all akan angkat labu sayung. Kalau di Larut Matang dan Selama, kalau SK Kampung Jambu tu diangkat Old Town sebab dia ada kilang kopi dekat situ. So dia angkat kilang tu sebagai koleksi setempat. Cikgu, koleksi setempat ni dia yang macam produk-produk yang ada di kawasan tu. Yang boleh kita highlight, kita jadikan itu koleksi setempat di situ. Okey, inovasi PSS, yang ini PSS dan Galakkan Membaca, yang ini inovasi lah. Ini ada setengah sekolah yang saya pergi, dia buat dia buat daripada kayu jadikan penyendal buku. Itu inovasi lah dalam PSS dia. Dia yang berkaitan dengan pembangunan PSS. Kena ada yang itu. Ya, kalau macam saya sebut tadi awalnya inovasi sekolah boleh. Kan macam doktor muda tu banyak dia punya inovasi, tapi apa perkaitannya dengan PSS? Yang itu kena bijak lah macam mana nak kaitkan inovasi itu daripada PSS sendiri sumbernya. Dia kena macam tu inovasi ni. Jangan cikgu sempitkan skop tu. Ya, dia luas sebenarnya. Dia luas. Katakan macam inovasi dia buat klinik nilam, klinik nilam. Daripada klinik tu daripada seorang akan jadi yang ramai, maksudnya 1 bintang tu hanya 5 bintang tu hanya seorang, tapi dengan adanya klinik tu meningkatkan bilangan tu pun boleh juga. Macam mana cara lebih kepada pembangunan PSS dan juga Galakkan Baca. Ya. Inovasi ni. Yang inilah nanti yang akan macam mana yang akan menobatkan ataupun kita akan pilih sekolah tu berbeza dengan sekolah lain. Kalau dari segi dokumentasi tu semua sekolah akan sama je akan sediakan. Yang ini yang akan membezakan. Ini yang dikatakan wow factor tu. Kalau kata daripada pintu masuk sekolah tu kita dah nampak dia punya aura tu, itu memang dah confirm dah boleh. Dia gitulah lebih kurangnya. Okey. Kejayaan sekolah ni biasalah ada banyak. Kebitaraan, yang ini kena bincang dengan sekolah, apa kebitaraan sekolah. Kena tengok. Okey, liputan media kalau ada masuk surat khabar ke apa ke, bolehlah dimasukkan, dijadikan sebagai evidence. Ya. Jalinan, yang ini program-program yang kita buat dengan luar ataupun dalam. Connection. Apa sahaja tentang pusat sumber. Ya. Penghasilan bahan PDPC oleh warga sekolah, yang ini baru. Penghasilan PDPC ni. Contohnya, maksudnya kat sini, macam sekarang kalau bahan-bahan banyak disediakan, kalaulah seorang cikgu tu boleh masukkan dalam, ataupun sekarang ni senang macam ni. Boleh park dalam Google Drive ke untuk satu subjek, bahan dia apa kan, BM bahan dia apa semua. So yang ini boleh dijadikan
sebagai kita punya ni lah maklumat. Ya, untuk masa sekarang ni memang boleh sangat-sangatlah penghasilan bahan PDPC ni. Memang banyak sekarang ni. Okey. Ini purata, yang ini adalah persen perbandingan ya, penggunaan bahan. Yang ini dikira akhir sekali apabila cikgu dah ada data-data yang atas ni tadi. Yang saya sebut tadi, yang rekod-rekod tu, yang kena ada data semua tu. Mana tadi? Yang itu. Yang ni barulah boleh wujudkan persen tu, perbandingan tu. Kalau selagi kita tak ada data, kita tak boleh nak buat perbandingan yang akhir ni. Ni. Tu yang penting data tu. Yang ini memang akan buat last kali, dah habis semua, barulah duduk dan kira balik daripada apa yang ada. Habislah rubrik. Okey. Okey, ada apa nak tanya setakat ni? Ada apa nak tanya ke? Cikgu, ada apa nak tanya? Puan, untuk penilaian ni kita buat untuk tahun 2021 kan Puan? Dia akan lihat data sebelum 2020. Oh, dia nak data 2020. Okey, tak ada masalah lah macam tu. Nilam lah, Sebab nilam. kalau Nilam dan yang lain-lain yang Puan dan aktiviti untuk 2020 lah. Ya. Okay. Kalau maklumat yang saya dapat lah kan, yang sebelum ni dia akan lihat tahun 2020 dan juga sedikit di tahun 2021. Tapi kalau 2021 ni cikgu kena banyakkan buat dalam Maya lah, platform Maya. Macam ni kan, pelancaran Hari Merdeka, pelancaran program membaca kan semua dalam Maya kan. Maya betul. Cuma macam kursus macam tahun lepas ada macam kursus dengan pelajar PSS, pengawal PSS ada. Tapi tahun ni tak adalah sebab kita baru sebulan je sekolah kan. Tak apa. Yang itu yang penting tu cikgu ada dia punya dokumentasi, dia punya laporan bergambar, settle. Okey. Setiap laporan yang cikgu buat, laporan bergambar yang cikgu buat, masuk ke impak siap-siap. Tenang. Masuk ke impak. Okey. Terima kasih Puan. Tak tahulah kalau mungkin di peringkat PPD sendiri dia ada pegawai PPD ada satu standard borang pelaporan kan. Saya tak pastilah. Itu di peringkat PPD lah kan. Okey. Ada apa nak tanya? Kalau tak ada, mungkin dari segi penyediaan video macam mana Cik Jai? Macam sebabnya nanti kalau saya terangkan nanti takut negeri lain pula, sebabnya saya minta report nak tanya durasi je pun. Tapi rasanya tak lari ni. Sama je lebih kurang ni. Durasi 15 minit 15 minit. Kalau di peringkat kebangsaan dalam 30 minit, 20 minit macam tu. Dia 15. Dia termasuk dengan tayangan file, 5 file tersebut. 5 file. Okey, contoh tayangan ni. Cikgu Maria. Ya. Cikgu Maria. Sekali semua kan? Sekali dengan dokumen, sekali kita tunjuk kan? Yang awalnya kita kena tunjukkan sekolah semua. Lepas tu masuk file. File dari A sampai E. Kena tunjuk. Kalau ikut tahun lepas, tu yang kami buat untuk penilaian pertama. Kalau ikut kebangsaan tidak boleh, tak melebihi 20 minit. Lebih kurang sama saja negeri pun. Mungkin nanti Cikgu Maria boleh share kot video macam mana cara yang buat tahun lepas pada kawan-kawan, pada SPPI dengan
ni kan, Bukit Pekan. Betul-betul setuju. At least nampak flow tu macam mana kan. Kalau saya cerita tak tengok dia punya apa cara macam mana, tak nampak. Ada kot soft copy-nya Cikgu Maria. Saya Ada dekat Webidia USTP ada. tu ada nampak tu. Toke besar ada. Betul. Cik Faizal tahu semua. Cik Faizal yang sangat menolong kami semasa ambil video ni. Dia tak lari banyak lah dari segi penilaian tu. Dia akan macam tu juga. Sama je. Kalau di peringkat negeri pun kita akan tackle yang itu. Tapi cikgu ya kalau boleh fokuskan macam yang saya sebut, fokuskan keistimewaan tu. Yang itu lebihkan sikit.